Saudara-saudari sekalian, hari ini aku akan bersyarah tentang Wahyu bab 3 ayat 20. Ya, dalam Wahyu bab 3 ayat 20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Amin. Muka pintu rumah kita biasa diketuk oleh berbagai-bagai orang, seperti jiran kita, saudara kita, sekeluarga kita, kawan-kawan kita, dan juga orang-orang lain. Kadang-kala kita halau orang dari pintu rumah kita, terutama sekali juru jual dan orang yang tidak dikenali. Kita tidak memberi peluang kepada mereka untuk terangkan tujuan mereka, mengapa mereka datang ke rumah kita. Sebab itu kita juga hilangkan peluang mengetahui apa yang mereka hendak berkongsi dengan kita. Kawan-kawanku, jangan hilangkan peluang mengetahui berita baik hari ini yang aku akan berkongsi dengan kau sekalian. Aku ada beberapa soalan untuk kau hari ini. Soalan pertama, jikalau Yesus Kristus berdiri di muka pintu kau dan mengetuk, maukah kau membukakan pintu itu? Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Ada juga orang yang tidak mau membuka pintu itu sebab mereka tidak kenali Yesus Kristus. Soalan kedua, siapakah Yesus Kristus ini? Injil Matius bab 3 ayat 17. Tuhan Maha Mulia berkata, "Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenaan." Ya, kawan-kawan sekalian, Yesus adalah anak domba Tuhan. Dia menerima kehormatan dan juga kemuliaan dari Tuhan Bapa, dan segala manusia pun patut menghormatinya. Yesus berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersamanya, dan dia bersama dengan aku." Sesiapa pun boleh membuka pintu kepada Yesus dan menjemput dia masuk, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tua maupun yang muda, baik yang mulia maupun yang bina, baik yang suci maupun yang berdosa. Kawan-kawanku, hari inilah peluang bagi kau membukakan pintu kepada Yesus Kristus dan menjemput dia masuk ke dalam kehidupan kau. Soalan ketiga, apakah tujuan Yesus Kristus memasuki ke dalam kehidupan kau? Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Yesus berkata, "Aku datang supaya kau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya, kawan-kawanku, Yesus datang bukan sahaja untuk berserta dengan kau, tetapi Yesus juga mau memberi kehidupan yang limpah kepada kau. Yesus dapat mengatasi segala masalah berkenaan dengan keperluan kau, seperti kesihatan kau dan keluarga kau, keperluan kewangan kau, keperluan rohani kau. Dalam Injil Matius, Yesus menjalankan suatu mukjizat di hadapan 5,000 orang yang lapar. Yesus menggunakan hanya 5 roti dan ikan saja untuk memberi makanan kepada 5,000 orang itu, dan semuanya makan sampai kenyang. Betul, kawan-kawanku. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Dalam Injil Matius, Yesus juga
menyembuhkan beramai-ramai orang yang sakit, yang kurang sihat, dan juga yang dimiliki oleh roh-roh jahat. Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 13 berkata, "Kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan, tahu bahawa kamu memiliki hidup yang kekal. Sesiapa yang percaya kepada Yesus dan menjemputnya masuk ke dalam kehidupan mereka, mereka akan memiliki hidup yang kekal. Tuhan akan berkati kehidupan kau dan juga keluarga kau. Kau akan hidup dalam keadaan damai sejahtera. Ya, kawan-kawan, dalam keadaan keriangan, penuh dengan kasih sayang dan juga kebahagiaan. Akhirnya, siapa bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan hari ini oleh Roh Kudus Tuhan. Bukalah pintu hati kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberi kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa-Ku, sila ampunkan dosa-dosaku. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak domba Tuhan, dan Dia boleh memberi aku kehidupan yang kekal. Yesus Kristus, aku percaya Kau telah mati di atas salib dan bangkit semula pada hari ketiga untuk memberi aku kehidupan yang dibebaskan daripada dosa-dosa. Aku menerima Engkau sebagai penyelamat dan juga Tuhanku. Mulai saat ini, aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Ku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.